Osman. Okay, yang kelima, okay, secara zahirnya Ali lah, walaupun Ali pun mengatakan aku ni orang biasa je, tapi kita sebut Ali. Seterusnya adalah al-asyara al-mubasyirin. Maknanya selain daripada Rasulullah, 4 dah sebut. So ada 6 lagi yang termasuk yang merupakan rankingnya paling tinggi sekali. Okey, Abdul Rahman bin Auf lah, apa semua ada kat situ. Lepas itu siapa? Mana kita sebut top 10 kan. Okey, lepas top 10 siapa dia? Grup mana yang paling tinggi sekali? Grup itu adalah Ahlu Badr. Okey, ataupun dipanggil Al-Badriyun. Ahlu Badr, orang yang hadir dalam peperangan Badar sekitar 317 orang. Okey, dan di antara mereka itu ialah Uthman radhiyallahu anhu arda. Walaupun tidak hadir, tetapi Nabi mengatakan engkau dapat ganjaran dan engkau dapat bahagian. Sebab itu bila menceritakan tentang, bila para ulama kita menceritakan tentang macam Ibnu Hajar kan, dalam kitabnya apa dia, Usdul Ghabah, Ibnu Hajar kan, Usdul Ghabah fi tamyiz as-sahabah. Okey, yang menceritakan ataupun al-isabah fi tamyiz as-sahabah, yang menceritakan tentang para sahabat. Bila disebutkan Ahlu Badr, termasuklah Uthman radhiyallahu anhu wa arda. Okey, walaupun Uthman tidak hadir. Jadi kalau kita tahu hadis ni, kita mengatakan tak hadir pun dia tak hadir bukan kerana dia tak nak hadir, tetapi Nabi yang suruh dia, larang dia hadir kerana isteri dia sakit, so jaga isteri dia. Okey, dan isteri dia siapa? Isteri Uthman dia siapa? Anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, so selesai bahagian ni. Uthman kahwin siapa Ingat tak? Saya pun tak ingat dah. Dulu ingat kot. Lupa dah. Tak apalah, dia kahwin seorang puteri anak Rasulullah, puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wafat. Dan ada seorang lagi Nabi pun kahwinkan dia. Kemudian isterinya itu wafat. Dan Nabi mengatakan, "Lau kanat indana thalithah la zawwajnakaha." Kalau kami ada, kalau saya ada anak perempuan lagi yang lain, kami akan kahwinkan kau dengan anak perempuan tu. Okey. So dengan itu Uthman digelar sebagai Zunnurain. Okey. Empunya dua cahaya kan. Okey, maknanya dua yang telah berkahwin dengan dua anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Uthman telah lari dalam peperangan Hunain, bukan Uhud. Hunain. Wa yauma Hunainin id anjabatkum kathratukum. Okey. Ubahkan ya, peperangan Hunain. Peperangan Hunain adalah peperangan yang berlaku selepas pembukaan kota Mekah. Peperangan ini adalah dengan kumpulan Hawazin, iaitu di sekitar ataupun di bahagian Taif. Perang dekat Taif. Okey. Jadi bila nak perang kat Taif ni, wa yauma Hunainin id a'jabatkum kathratukum, pada hari Hunain apabila bilangan kamu menjadikan kamu rasa takjub. Okey, falam tughni ankum. Okey, lalu bilangan kamu tidak memberi kesan ataupun memberi faedah kepada kamu semua. Okey, jadi lebih kurang 10,000 lebih. So adalah dalam kalangan tentera yang pergi nak perang ni, ada yang mengatakan lan nughlaba yawma min kathrah ataupun min qillah. Hari ini kita tidak akan dikalahkan kerana apa? Kerana sikit. Kita banyak hari ni kan, kita takkan kalah. Sebelum ni kita sikit kan, ada kemungkinan kita kalahkan sikit. Tapi hari ni sebab kita banyak, kita tidak akan dikalahkan kerana sikit. Okey. Jadi bila pergi ke sana tu kan, kisahnya secara ringkas begitu, mereka telah meletakkan, dia panggil kamin ataupun kamain. Dia panggil apa dia? Ambush. Kan? Ambush dulu dia pada masa kita tak tahu benda, dia dah buat longkang apa semua kan. Mereka duduk dalam tu. Okey, anggarannya orang Islam akan lalu. Jadi mereka dah ada belah kanan kiri ni semua dah adanya apa? Adanya dia panggil tu longkang-longkang yang kosong lah kan. Di situ ada tentera kafir menunggu kan. Jadi bila dah masuk jalan tu, kita dok rasa macam orang Islam dok rasa belum sampai lagi lah. Tiba-tiba keluar musuh situ, baling anak panah, apa dia? Lontarkan anak panah dan sebagainya, tembak kan. Jadi kebanyakan daripada 10,000 tu lari, bertebaran lari nak selamatkan diri. Kan diserang secara mengejut ni, tak sama dengan diserang secara orang kata apa dia panggil lah, secara anak jantan lah kan, depan-depan lain lah sikit kan, tapi mengejut kan. Okay. Mungkin kita dah lari nanti, kenapa aku takut dengan dia kan, aku tak takut sebenarnya, tapi bila terkejut tu agaknya kita lari. Jadi ramai yang lari, sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggil Abbas. Dia kata, nadi ya Abbas, panggil wahai Abbas, ya ashabal baqarah, wahai orang yang menghafal Baqarah, datang. Wahai orang yang memberi bai'ah di perjanjian Hudaybiyah, datanglah. Okey, dia panggil lama-lama, barulah dia orang datang semula. Okey.
Dan perang dan menanglah lepas tu. Jadi ceritanya ialah di antara yang lari ialah siapa? Uthman radhiyallahu anhu arda. Okey. Tapi tak ada masalah kerana Allah Taala telah memaafkan dan mengampunkan. Ayat yang saya baca tadi saya tak ingat dapat sampai habis, tapi maksudnya di akhirnya Allah mengampunkan perkara tersebut. Jadi kalau Allah dah ampunkan, boleh tak kita bangkitkan lagi? Allah cerita, hari Hunain kamu rasa kamu boleh menang kerana kamu ramai, tapi tak ada faedah langsung. Bilangan kamu yang banyak tu tak ada faedah. Okey. Larilah apalah semua gini. Akhirnya Allah pun maafkan kamu semua. Yang pentingnya gitulah kisahnya secara ringkas. Jadi bila Allah dah maafkan, dah ampunkan, kita ni berhak tak nak membangkitkan semula? Berhak ke tak berhak? Tak berhak kan? Okay? Dan dalam Islam pun kita boleh kaitkan dengan dalam masalah mahkamah pun. Kalau mahkamah dah putuskan satu benda, boleh tak kita nak bangkitkan semula? Boleh ke tak boleh? Okay, kalau dalam mahkamah Islam, sekat kita tahulah, sekat yang saya tahu, bila Rasulullah SAW dalam peristiwa zihar, kan seorang lelaki tu dia kata yang bini dia buat kerja dengan dia curang dengan lelaki lain. Okey, lalu Rasulullah pun panggil dua-dua, mengaku tak mengaku, maka kena zihar. Okey, adalah dia punya 4 kali saksi kan, campur 1, 4 campur 1 kan, saksi yang itulah. Jadi yang perempuan ni bila dia dah mengatakan 4 kali yang suami dia bohong. Kalau dia betul, maka aku akan kena maka dia akan kena apa? Kemurkaan, dapat kemurkaan daripada Allah. Dia nak sebut yang nombor 5 ni, yang perempuan ni isteri kepada lelaki ni, dia macam teragak-agak. Dan dia akhirnya mengatakan, aku tak akan memalukan keluarga aku. Okey, itu semua pun dah menunjukkan yang dia salah lah kan. Okey, secara zahirnya aku tak nak, maknanya aku terpaksa sebut. Maknanya kan, ataupun aku tak nak memalukan keluarga aku, itu yang dia sebutnya. Dan dia pun sebutlah yang kelima itu. Dengan itu Rasulullah pisahkan antara mereka berdua. Tapi Nabi SAW sebut kepada sahabat-sahabat yang bersama dengan baginda, tengok anaknya nanti keluar bentuk macam mana. Ya, kalau saya dah sebut dulu kan, kalau keluar bentuknya rambut dia keriting-keriting sikit, ya, ataupun adakah rambut yang lurus, okay, bentuk badan dia begini, punggung dia macam mana, kalau punggung dia lebar sikit ataupun punggung dia slim sikit kan. Okay. Jadi bila disebutkan, kemudian nanti disebutkan pada Rasulullah bahawa yang keluarnya adalah begini-begini. Dan Nabi mengatakan, kalau keluar dalam bentuk A, maka itu anak siapa? Anak dia lah, tak ada masalah. Tapi kalau keluar dalam anak suami dia, kalau maknanya anak dia jugalah kan. Kalau keluar dalam bentuk B, maka anak penzina. Tiba-tiba keluar dalam bentuk B. Kenapa Nabi cakap, kalaulah tidak kerana kitab daripada Allah, maknanya keputusan daripada Allah, kena zihar dan apa semua, pasti aku akan buka semula kes ni. Tapi dah itu satu keputusan. Okey, aku dah tak boleh buat kes lagi lah, habislah, selesai. Tapi dia nak menceritakan bahawa itulah dia. Okey, sebenarnya macam mana dan hukumnya macam mana. Okey. Kemudian Uthman juga tidak hadir dalam perjanjian Ar-Ridwan. Bai'atul Ridwan tadi Uthman tak hadir. Ada orang tuduhkan Uthman, peristiwa penting lain ialah dia tidak hadir. Dah. Contohnya yang pertama, peperangan Badar dia tak hadir. Hunain dia lari. Okey. Bai'atul Ridwan sebelum tu dia tak hadir juga. Orang semua bagi bai'ah semua kan. Dia tak hadir, tak bagi bai'ah. Okey. Jadi jawapannya ialah sebenarnya orang yang ini semua menunjukkan kejahilan orang yang menuduh kan. Sebenarnya perjanjian itu Ar-Ridwan dibuat kenapa? Kerana nak mempertahankan ataupun nak membela darah Uthman. Okey, yang sampai berita khabar angin bahawa dia telah dibunuh. Kan? Itu sebenarnya. Dan Rasulullah sendiri buat macam ni lebih kurang. Rasulullah gunakan tangan kanan dia. Okey, dan begini Nabi buat. Dia kata hadhihi an Uthman. Ini mewakili tangan Uthman. Faham tak? Maksudnya kalau Uthman ada pun Uthman pasti akan berbai'ah. Faham tak? Okey. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam memukul ataupun menjabat tangan kanannya ke tangan kirinya. Hadhihi an Uthman, depan orang ramai disebut kan. Maknanya ini adalah tangan saya ini mewakili tangan Uthman. Artinya kalau Uthman ada, dia pasti akan memberi bai'ah. Okey. Dan itu Nabi sebutkan kenapa? Kerana Nabi tahu Uthman siapa sebenarnya Uthman. Okey, maknanya Uthman ni bukan orang yang kalau ada perjanjian dia akan nyorok kat belakang bawah meja ke. Seperti seorang munafik yang ada dalam perjanjian tu kan. Dia tak nak bagi bai'ah. Dia takut.
Kan, cuba bayangkan berapa 1,400 orang nak lawan Quraisy semua sekali. Dia kata dia tak menang lagu ni, kan. Jadi dia menyuruh belakang kuda dia ataupun belakang unta dia, ataupun belakang keldai dia, kan. Okey, munafik lah, macam mana dia boleh ikut tak tahulah, tapi yang pentingnya begitu itu yang berlaku. Jadi Rasulullah tahu yang Osman kalau hadir dia takkan buat macam tu. Dia akan memberi bai'ah. Okey, dan para ulama mengatakan kalaulah Osman datang, cuma tengok ni soalan dia ataupun persoalan dia. Kalau Osman datang beri bai'ah. Okey, dan itu kalau lah, kan. Okay. Tapi yang berlakunya ialah Rasulullah yang mewakili Osman. Mana yang lebih baik? Mana yang lebih baik? Okay, Osman datang sendiri ke Rasulullah mewakili dia? Kenapa? Okay, dia dapat wahyu. Okay, dapat wahyu apa? Habiskan fill in the blanks lah, ataupun apa, buatkan dalam jumlah mufidah ataupun sentence yang tidak tergantung. Habis, kan? Dapat wahyu apa? Dapat wahyu daripada Allah bahawa apa? Ustaz lagi habiskan. Habiskan. Okey. So bagi depan depannya. Tak apalah, boleh lah. Kalau Osman sendiri datang, dia datang, okeylah, dia datang. Maknanya menunjukkan dia beriman. Okey. Tetapi kalau Rasulullah sendiri yang mewakili dia, ertinya memang tidak ada ragu lagi, tidak ada sebarang syak lagi bahawa okey, Osman seorang yang beriman dan akan buat benda itu. Okay, satu takrir ataupun dia panggil perakuan daripada Rasulullah tentang keimanan kental yang ada pada Osman radhiyallahu anhu arda. Okey. So, itu jawapan dia. Dan apa lepas tu? Kemudian terdapat putik-putik perselisihan di kebanyakan negeri di bawah kerajaan Islam. Kemudian Ibnu Sabak memainkan peranan dalam mengeruhkan lagi keadaan. Akhir sekali Ibnu Sabak dan golongan-golongan pemberontak daripada Mesir, Al-Kufah dan Al-Basrah datang mengepung Osman dan akhir sekali membunuhnya. Okey, so itulah ringkasannya. Dan kita dah sebutkan dahulu kenapa berlakunya perselisihan di kebanyakan negeri-negeri di bawah kerajaan Islam. Kenapa? Bentuk siasat ataupun bentuk politik. Zaman Osman, zaman Omar, politiknya macam mana? Politik yang tegas. Salah je kena pukul. Tapi adil lah, adil tapi kena pukul. Kan? Mana kalau nampak tak betul sikit, Omar akan bawa tongkat dia, pukul. Okay. Kalau orang yang buat salah kan macam kita sebut, siapa nama dia tu? Siapa nama dia? Sabir. Okay, Sabir kan? Sabir yang mempertikaikan banyak ayat Quran ni. Dia maksud dia apa, dia maksud apa. Omar 3 hari kan betul-betul pukul dia, kan. Pukul, rehatkan dia. Esok pagi pukul lagi. Dia rasa macam dia dah tak boleh tahan, rehatkan dulu. Kali ketiga pun pukul juga. Kali keempat dia kata cukup, wahai Omar, nak bunuh aku bunuh lah, tapi dah cukup. Benda yang aku fikir tu dah tak ada dah. Jadi orang berani tak nak membuat kacau? Orang berani tak? Orang tak berani buat kacau. Okay? Tapi bila datang politik Osman yang agak lenient ataupun lembut, orang dah mula berani buat kacau. Okay? Buat kacau dan akhirnya menyebabkan pembunuhan dia lah. Okay? Dan ini pun dari satu sudut menunjukkan tegas atau lembut, okay, tidak bermaksud yang kita tidak bermaksud yang kita akan selamat atau tidak selamat. Faham ya? Maksudnya Omar dia tegas kan, tapi dia kena apa? Dia kena bunuh juga. Kan? Yang apa dia, Osman lembut, kena bunuh juga. Nampak tak? Okey. Dan yang kedua, tidak bermaksud tegas dengan lembut ni tak bermaksud yang kita salah.